Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurzalian binti Abu Bakar. Seterusnya, kumpulan saya akan membincangkan satu tajuk iaitu penghayatan etika dan peradaban. Tajuk yang dipilih adalah kupasan berkaitan penghayatan etika dan peradaban masyarakat majmuk di Malaysia. Apa maksud etika? Etika adalah perangai atau kepribadian. Etika adalah satu sistem dasar akhlak, adat, tingkah laku atau kesusilaan. Ia juga bermaksud prinsip moral atau set prinsip moral yang membawa maksud tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Dalam bermasyarakat, peranan etika adalah sangat penting kerana ia dapat membantu seseorang hidup dengan lebih baik di dalam masyarakat. Seseorang itu juga harus tahu cara untuk beretika dengan orang yang lebih berumur, dengan rakan sebaya, anak-anak kecil dan juga semua lapisan masyarakat di sekelilingnya. Walaupun begitu, pada hari ini masih terdapat lagi individu yang tidak peka dengan keadaan sekeliling, malah menimbulkan konflik. Hal ini berlaku kerana terdapatnya individu yang memiliki sifat ego yang tinggi dan menganggap dirinya lebih intelek daripada masyarakat sekeliling. Maksud peradaban pula adalah deskriptif yang relatif dan kompleks untuk pertanian dan budaya kota adalah dari segi pengertian umum. Hal ini kerana peradaban awal terbentuk ketika orang mulai berkumpul di pemukiman perkotaan di berbagai belahan dunia. Menurut Alfred Weber, peradaban merujuk kepada pengetahuan praktikal dan intelektual serta kumpulan kaedah teknikal yang digunakan untuk mengawal alam. Peradaban juga merupakan nilai, prinsip, normatif dan juga idea yang unik. Etika dan peradaban adalah sangat penting dalam sesebuah masyarakat untuk membentuk peribadi yang tinggi, saling hormat menghormati, hidup harmoni dan juga membina negara bangsa dan lain-lain. Akibat daripada pandemik ini, rakyat Malaysia harus mematuhi Standard Operating Procedure ataupun SOP yang disarankan oleh kerajaan, iaitu pemakaian pelitup muka, penggunaan sanitizer, amalan mencuci tangan menggunakan sabun, penjarakan sosial demi untuk mengelakkan daripada dijangkiti COVID-19. Isu berkaitan pematuhan kepada SOP boleh dikategorikan sebagai peranan etika, contohnya di dalam perniagaan. Secara asasnya, etika berkait rapat dengan peradaban manusia untuk menguruskan pelanggan dan tingkah laku manusia yang bertindak sebagai pelanggan. Dalam konteks tingkah laku pelanggan dan peniaga ini penyumbang kepada pembentukan etika peradaban yang tinggi dalam masyarakat. Sebagai seorang yang beretika dan menjaga peradaban sesama manusia, tidak akan timbul isu pelanggan yang tidak mematuhi SOP. Bukan hanya Malaysia yang berperang dengan COVID-19, malah satu dunia. Jadi ini adalah menjadi tanggungjawab setiap manusia supaya sentiasa menjaga etika supaya hubungan sesama rakyat berada dalam keadaan yang terkawal dan juga tenteram. Masyarakat Malaysia pada hari ini berada pada tahap yang cukup kompetitif dan diiktiraf dunia dalam aspek kawalan penularan COVID-19. Oleh itu, pilihan adalah di tangan kita sendiri sama ada menjadi masyarakat yang bertanggungjawab, beretika atau bertindak di sebaliknya dan menerima padah hasil daripada perbuatan kita sendiri. Sekian setakat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pesyarah dan rakan-rakan semua. Nama saya Muhammad Nur Hadi bin Abdullah, berasal daripada Pahang. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang penghayatan etika dan peradaban masyarakat majmuk dalam acuan Malaysia. Migrasi dan kepelbagaian tidak dapat dipisahkan dalam mengupas etika dan peradaban dalam masyarakat majmuk. Sebelum kedatangan Eropah, pada era kolonial telah wujud putaran migrasi di alam Melayu yang telah menemukan peradaban India dan China dan Timur Tengah masing-masing dengan sistem etikanya. Kedatangan Eropah tersebut telah merubah peradaban dan sistem etika mengikut nilai barat. Tindan lapis setiap unsur etika ini akhirnya tersulam melalui asimilasi, akomodasi, akulturasi
dan amalgamasi. Melalui migrasi buruh paksaan, wujudlah masyarakat majmuk. Pada era pasca kolonial berlanjutan hingga era globalisasi, sifat kepelbagaian di alam Melayu menjadi semakin ligat. Setelah wujudnya platform digital, kepelbagaian yang kompleks ini digelar super diversity. Setelah kemasukan migran di tanah Melayu, maka bermulalah proses masyarakat yang berbilang kaum. Proses pembentukan mulanya sukar kerana perbezaan fahaman, fikiran, amalan ras dan etnik dan kehidupan seharian. Banyak konflik berlaku sebenarnya dalam pembentukan masyarakat majmuk, seperti peristiwa 13 Mei 1969. Era kolonial, kemasukan migran dari luar melahirkan kelompok dari keturunan Cina dan India yang berasimilasi dengan budaya tempatan. Proses kemasukan migran dari luar mewujudkan masyarakat berbilang kaum, ras, etnik. Kehadiran kelompok ini menjadikan Malaysia negara yang kaya budaya, adat resam, bahasa dan latar belakang kebudayaan yang berlainan. Buahnya Persekutuan Malaysia dapat memberikan negeri-negeri seperti Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura kemerdekaan yang lebih awal daripada yang dijangkakan daripada jajahan British. Bertentangan dengan jangkaan British, penduduk Melayu yang kebiasaannya bersikap lemah lembut dan sering melakukan apa yang disuruh telah bangun bersama-sama untuk membantah skim yang baru itu. Pemimpin-pemimpin Melayu dan pesara-pesara British daripada perkhidmatan awam di tanah Melayu telah mengetuai bidasan terhadap rancangan Malayan Union. Dasar ekonomi baharu telah diperkenalkan bagi mengawal ketidakseimbangan ekonomi antara etnik dan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 ialah insiden rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini telah merenggut nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum. Melayu mempunyai pandangan negatif terhadap kaum Cina yang dilihat sebagai tidak mengenang budi dengan taraf kerakyatan diberikan pada mereka pasca kemerdekaan. Persepsi negatif masyarakat Melayu terhadap kaum Cina juga berlaku kerana orang Cina merupakan majoriti menganggotai pasukan bintang 3 yang ingin menjadikan negara ini sebagai negara komunis, berpaksikan negara komunis Cina. Perlembagaan persekutuan telah digantung. Negara diperintah secara terus oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah undang-undang tentera. Berikutan itu parlimen juga digantung. Sepanjang tempoh darurat, Magelang telah melakukan pelbagai tindakan untuk mencari punca dan penyelesaian agar tragedi tersebut tidak berulang. Antara tindakan yang diambil ialah membentuk satu rukun negara bagi meningkatkan kefahaman rakyat tentang perlembagaan negara. Turut dilakukan ialah melancarkan dasar ekonomi baharu untuk menghapuskan pengenalan kaum dengan satu aktiviti ekonomi dan membasmi kemiskinan tega. Seterusnya kita melihat kepada faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat majmuk. Yang pertama kita dapat lihat ialah sistem kepercayaan dan agama. Contohnya kepercayaan kepada keesaan Tuhan atau tauhid merupakan teras kepada tamadun Islam. Sementara Buddha berpaksi kepada doktrin jalan 8 lapis. Yang kedua, penempatan masyarakat di mana telah terbentuknya bandar, kota dan kemudahan infrastruktur. Seterusnya, peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat. Di negara Jepun, kehidupan rakyatnya telah berlaku peningkatan jangka hayat. Usia warga emasnya meningkat disebabkan peningkatan teknologi dan perubatan yang telah menyebabkan seseorang itu boleh hidup lebih lama dan institusi sosial yang teratur. Contohnya dalam bidang pentadbiran politik pendidikan. Misalnya sistem pendidikan di Malaysia yang teratur seperti sekolah rendah, sekolah menengah, pengajian tinggi di universiti. Pendidikan merupakan perkara penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan asas kecemerlangan ilmu dan akhlak, asas pembangunan dan kecemerlangan peradaban. Bahasa. Kemunculan bahasa serumpun bersama sistem tulisan bahasa Melayu di Malaysia dan menggunakan tulisan Jawi. Kemunculan tulisan Jawi dari tulisan Arab telah memberi kesan terhadap penulisan di tanah Melayu. Daya reka cipta dalam teknologi dan pembinaan, misalnya interaksi antara Jepun dan Barat, menyebabkan orang Jepun sentiasa memahati, mengawasi dan mempelajari perkembangan sains dan teknologi Eropah. Malah Amerika Syarikat sering menghadiahkan teknologi-teknologi moden kepada pemerintah Jepun.
Sains dan teknologi telah menambah minat sesebuah peradaban untuk berinteraksi dengan tamadun asing yang lebih maju. Segregasi, pemisahan atau pengasihan tempat tinggal, pendidikan, pengangkutan dan kemudahan dasar apartheid. Kita boleh lihat di Amerika dia melakukan dasar apartheid. Contohnya pengasingan antara orang kulit putih dan kulit hitam, sehingga tandas pun diasingkan. Yang kedua iaitu akomodasi, penerimaan norma dan nilai etnik lain tanpa menggugat budaya masing-masing. Mereka bebas mengamalkan budaya masing-masing, menyedari dan menghormati budaya etnik dan mempertahankan budaya masing-masing. Contohnya, makanan pelbagai kaum diterima oleh semua. Asimilasi adalah proses integrasi sahala. Asimilasi dalam budaya, kelompok minoriti akan mempelajari budaya kelompok majoriti. Misalnya Cina di Kelantan, kelompok minoriti mempelajari budaya kelompok majoriti. Contohnya Cina di Kelantan, dia boleh cakap Melayu dan dialek Kelantan. Dan juga mereka meniru pakaian orang Melayu seperti kain batik. Amalgamasi adalah satu tahap yang tinggi, ianya proses pencantuman melalui biologi, perkahwinan campur. Dasar pembinaan negara bangsa terbina berdasarkan integrasi. Oleh kerana identiti setiap etnik disubur dan dikekalkan, mereka mempertahankan ciri-ciri keetnikan walau menerima budaya tempatan dan sejagat. Misalnya, kita boleh tengok kaum peranakan Cina, Baba dan Nyonya. Kerajaan sudah menyediakan salah satu dokumen penting dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini untuk mengasaskan pemikiran baharu, iaitu Pelan Perpaduan Kesepaduan Penyatu Paduan melalui Indeks Perpaduan Nasional 2018, iaitu IPNAS. Penyelesaian ini menggunakan instrumen tapak integrasi defisit sosial seperti etnisiti, kaum, agama, kelas sosial, pendidikan, bahasa, jurang, generasi, gender, federalism, ruang, desa, bandar dan media. Pemikiran baharu perpaduan mengandungi 3 proses rentak yang mesti disebut, iaitu perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan. Perpaduan masih diidamkan, manakala apa yang kita lihat wujud hanyalah detik-detik perpaduan yang terjema. Ia berlaku apabila kita berdepan cabaran sepunya, lalu berpadu dari segi abstrak dan fizikal, seperti ketika menghadapi COVID-19. Oleh itu, semua faham dan akur dengan perintah kawalan pergerakan demi kebaikan bersama, bersepadu menangani pandemik ini. Kesepaduan pula sebenarnya tercapai di negara ini. Ia bermaksud pemimpin dan rakyat mencapai persetujuan untuk bersetuju dalam banyak hal, namun terus mengakui banyak hal yang juga belum atau tertangguh penyelesaiannya yang dilabel sebagai defisit sosial. Kesepaduan sudah dicapai melalui pembentukan tapak integrasi yang dibina berasaskan prinsip bargaining, negotiation dan mediation, iaitu tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan. Perlembagaan persekutuan ialah mercu tanda tapak integrasi yang menjadi asas dan teras kesepaduan rakyat Malaysia. Itu paduan pula terjema dalam pelbagai bentuk usaha yang perlu terus dilaksanakan untuk mencari penyelesaian defisit sosial dengan membina tapak integrasi di semua lapisan masyarakat. Terima kasih. Cadangan berkaitan penghayatan etika dan peradaban masyarakat majmuk di Malaysia. Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai kaum yang dipelopori oleh 3 kaum utama di Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan India. Kira-kira 80 etnik contohnya Baba dan Nyonya, suku Kadazan Dusun, suku Bajau, suku Murut, suku Iban dan lain-lain. Hal ini merupakan cabaran buat negara untuk menjadi sebuah negara yang maju. Bagi merealisasikan inspirasi negara, pemantapan dan kemurnian dalam sistem pendidikan negara merupakan asas penting. Hasrat ini terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Sekolah dan guru haruslah memainkan peranan yang penting menjadi model mentor kepada pelajar, bukan sahaja ketika proses pembelajaran,
malah melampaui batas kelas. Hal ini mesti diterapkan dengan jayanya pada peringkat menengah kerana ketika ini pelajar sedang mengalami proses kematangan. Menjadikan rukun negara sebagai wadah penyatuan masyarakat. Walaupun tugas ini amat berat seperti menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung jangan selera, tetapi sekolah dan guru haruslah cekakkan hati untuk melaksanakannya. Kerana pendidikan mampu membentuk masyarakat yang harmoni dan sejahtera sejak di bangku sekolah. Selain itu, media sosial juga merupakan salah satu cabaran utama ketika ini. Sekarang ini sesiapa saja boleh mengakses maklumat, baik sahih ataupun sebaliknya. Berikutan penggunaan media sosial yang begitu terbuka, ada pihak yang cuba menimbulkan atau mencetuskan api perkauman. Oleh itu, kerajaan haruslah mengawal penggunaan media sosial di Malaysia dengan lebih efisien. Kerajaan Malaysia haruslah menguatkuasakan undang-undang bagi meningkatkan kesedaran kepada masyarakat tentang kesan yang harus dikenakan oleh individu yang berniat untuk mengapikan golongan atau kaum lain. Oleh itu, kerajaan haruslah mengawal penggunaan media sosial di Malaysia dengan lebih efisien. Kerajaan Malaysia haruslah menguatkuasakan undang-undang bagi meningkatkan kesedaran kepada masyarakat tentang kesan yang harus dikenakan oleh individu yang berniat untuk mengapikan golongan atau kaum lain. Sebenarnya, pelbagai undang-undang sudah sedia wujud di Malaysia, boleh dikuatkuasakan bagi mengawal selia segala yang berlaku. Selari dengan perkembangan teknologi dan bagi penguatkuasa juga haruslah dikemas kini dengan teknologi terbaru. Hal ini kerana teknologi sekarang semakin hari semakin berkembang. Jika peralatan penguatkuasa masih lapuk dan usang, bagaimana masalah ini dapat dibantras? Masalah ini tidak dapat dibantras dengan memberi kenyataan undang-undang sahaja, tetapi perlu sertakan tindakan dan masalah ini dapat dikawal. Sememangnya, masalah penyalahgunaan media massa yang menyebabkan tertusnya api perkauman tidak boleh dibantras, tetapi sekurang-kurangnya kerajaan mampu mengawal keadaan sebelum menjadi lebih keruh seperti peribahasa ada menyebut, akal tidak datang serunding tidak sekali tiba. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Aidil bin Ma'radi dan saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, masyarakat di Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik dan agama. Majoriti etnik yang terdapat di Malaysia adalah Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan banyak lagi. Kepelbagaian ini dapat memperlihatkan bagaimana negara Malaysia dapat hidup dengan harmoni walaupun mempunyai masyarakat majmuk. Setiap bangsa dan agama dapat menerima dan menghormati pegangan agama masing-masing. Walau bagaimanapun, isu kurangnya penghayatan rukun negara dapat dilihat juga di negara ini. Hal ini apabila ada segelintir pihak yang sengaja memasang jalur gemilang secara terbalik, menghitangkan jalurnya, tidak menghormati jawatan negara dan lain-lain yang menyentuh sensitiviti semangat kenegaraan. Kekurangan semangat kenegaraan akan mengakibatkan berlakunya peristiwa yang menyebabkan hubungan kaum dan agama semakin merenggang. Oleh itu, masyarakat majmuk ini harus menghormati prinsip ketaatan kepada raja dan negara. Prinsip ketaatan kepada raja dan negara amatlah penting di negara ini. Masyarakat di Malaysia harus memberi ketaatan setiap kepada Yang di-Pertuan Agong selaku tugasnya sebagai ketua utama negara. Yang di-Pertuan Agong menjalankan tugasnya berpandukan pelbagai persekutuan. Menghormati jawatan negara dan kalangan masyarakat majmuk dapat menaikkan semangat rakyat untuk setia kepada negara. Rakyat akan sentiasa patuh pada undang-undang negara yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kejadian kebocoran maklumat penting kerajaan dapat dielakkan daripada diketahui oleh negara-negara lain. Malahan, nilai-nilai murni perlu digerakkan dengan menjadikan agama Islam sebagai kayu pengukur yang mendukung agenda perpaduan nasional dalam konteks di negara ini. Rakyat Malaysia terdiri daripada berbagai bangsa dan mengamalkan budaya yang berbeza. Sifat persamaan dan toleransi serta ciptakan akan keharmonian dan keamanan perlu ada pada setiap diri bagi merealisasikan matlamat perpaduan nasional yang ingin dikecapi setiap masyarakat majmuk. Kesepaduan dalam kalangan rakyat sebenarnya lahir daripada semangat penerimaan dan rasa hormat yang tinggi antara etnik dan agama tanpa mengira status atau warna kulit. Justru
Perkara yang paling utama yang perlu diberi kepada usaha untuk membina sikap menerima diiringi nilai keluhuran budi pekerti yang tinggi dalam diri masyarakat. Persefahaman dalam kalangan pemimpin negara ini juga amat penting. Hal ini kerana melalui pemimpin, rakyat akan mendapat maklumat yang jelas mengenai keharmonian hubungan masyarakat berbilang budaya dan bangsa di negara ini. Tanggungjawab untuk menjaga keamanan adalah tanggungjawab semua rakyat Malaysia. Maka tahsililah Istiadat Bangsa Malaysia yang dikenal oleh Perdana Menteri yang kelima, iaitu Tun Mahathir Mohamad.